semua. Okey, selamat kembali menyambung pengajian untuk semester kedua kamu. Jadi cikgu harap semua sihat-sihat belaka, tidak ada menimpa musibah banjir ataupun apa-apa juga musibah yang lain ya. Okey, jadi tak nak bercerita panjang. Kita sebenarnya masih ada sedikit lagi subtopik yang perlu dihabiskan dalam modul kedua ini. Jadi untuk hari ini kita akan sambung semula dengan subtopik yang kelima, iaitu 2.5, memahami jadual berkala. Kalau kamu masih ingat, jadual berkala unsur ini sebenarnya kamu sudah pun mengkajinya semasa di semester pertama yang lalu dalam kursus USC 1112 kimia organik. Jadi kali ini kita seolah-olah seperti mengulang kaji semula sahaja jadual berkala unsur ini. Jadi cikgu harap topik ini tidaklah menjadi terlalu sukar untuk kamu kerana kamu sudah pun belajar mengenai jadual berkala unsur sebelum ini. Apa itu jadual berkala unsur? Jadual berkala unsur adalah himpunan unsur-unsur kimia yang ditemui dalam alam kita ini dalam bentuk sebuah jadual. Unsur-unsur kimia ini disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik secara mengufuk. Nombor proton bertambah sebanyak 1 unit dari kiri ke kanan dalam jadual berkala unsur ini. Jadual 1 menunjukkan sebuah jadual berkala unsur yang kosong. Okey, tentu kamu masih ingat yang jadual berkala ini ataupun jadual berkala unsur ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kumpulan dan kala. Apa itu kumpulan? Sesiapa tahu apa itu kumpulan? Ya, kumpulan adalah turus menegak dari atas ke bawah. Jadi, bila kamu lihat jadual 1, cuba perhatikan betul-betul ada berapa turus menegak. Jika dikira dari sebelah kiri sekali, lajur yang pertama yang berwarna peach itu adalah daripada atas sampai ke bawah, itu adalah lajur pertama, kemudian di sebelahnya lajur kedua dan seterusnya. Yang berada dalam zon warna kuning itu kita dapati ada 10 lajur di situ. Jadi kita nomborkan bermula dengan nombor 3 sehinggalah yang di sebelah kiri sekali kita ada 18 lajur semuanya. Oleh itu jadual berkala kita ada kumpulan 1, 2, kemudian kumpulan 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Manakala di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 tu kita ada 10 kumpulan yang mana kita namakan sebagai unsur peralihan. Dan unsur-unsur dalam unsur peralihan ini dia
berada dalam kumpulan 3 hingga 12 lah. Jadi kumpulan 3 hingga kumpulan 12 ni maksudnya ada 10 kumpulan di situ. Mereka ini ada unsur-unsur yang istimewa, yang special. Kita tak akan bincang lanjut di sini cuma kita nak tahu di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13 ni ada 10 kumpulan yang mengandungi unsur-unsur yang special yang diberi nama unsur-unsur peralihan. Okey, bahagian kedua dalam jadual berkala pula adalah kala. Kala adalah baris mengufuk dari kiri ke kanan. Itu maksud kala baris mengufuk dari kiri ke kanan. Kita hanya mempertimbangkan jadual berkala ini unsur-unsur yang kamu lihat berwarna tu je. Kawasan yang berwarna-warni itu saja. Yang berwarna kelabu tu itu kita akan kaji peringkat lebih tinggi nantilah. Jadi daripada jadual berkala ni kamu dapat lihat baris kita bermula daripada baris yang pertama, iaitu kita ada 2 saja. Kalau kamu lihat ada 2 saja unsur yang berada dalam baris pertama tu. Kita tengok kotak yang berwarna putih tu, yang sebelah kiri tu kotak warna putih. Itu sebenarnya dia adalah unsur hidrogen ya. Dia sebenarnya tak ada kumpulan, dia tak ada color, dia tersendiri. Sebab tu dia diasingkan, diwarnakan putih. Okey, mana baris pertama kita? Baris pertama kita ialah di sebelah kanan sekali tu, pada kumpulan 18 tu, yang bahagian atas sekali tu. Itu baris pertama. Maksudnya baris pertama cuma ada satu unsur saja. Kemudian di bawahnya tu bermula daripada sebelah kiri sekali, dan kotak yang berwarna peach tu bergerak beransur-ansur ke kanan. Itu baris kedua. Dan seterusnya bila kamu kira, kamu akan dapati ada 7 baris semuanya. Jadi baris yang mengufuk ni maksudnya mendatar ya, dari kiri ke kanan. Kita katakan sebagai kala, dan kita ada 7 kala. Itu bermula dengan kala 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana kita nak meletakkan unsur-unsur kimia yang ada dalam alam ni dalam jadual berkala. Contohnya katakan kita ambil unsur oksigen katakan. Bagaimana kita boleh tentukan kedudukan oksigen dalam jadual berkala tu? Maksudnya oksigen dalam jadual berkala dia berada dalam kumpulan keberapa, kala keberapa. So apa panduan yang boleh kita gunakan untuk menentukan kedudukan unsur-unsur kimia dalam jadual berkala? Untuk menentukan kumpulan unsur dalam jadual berkala, maka kita akan lihat kepada bilangan elektron valence unsur tersebut ya. Jadi bilangan elektron valence akan menentukan kumpulan unsur dalam jadual berkala. Unsur-unsur yang mempunyai bilangan elektron valence yang sama akan ditempatkan dalam kumpulan yang sama. Jadi kalau unsur itu, contohnya jika ada 2 unsur, kedua-duanya mempunyai bilangan elektron valence 1, maka mereka akan diletakkan dalam kumpulan 1 dalam jadual berkala. Unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama, mereka ini sudah pastinya mempunyai bilangan elektron valence yang sama, dan satu lagi, mereka juga menunjukkan sifat kimia yang sama. Okey, manakala kala pula boleh kita ramalkan berdasarkan
nombor kuantum principal, iaitu N, bagi elektron valence sesuatu unsur tersebut ya. Jadi cikgu harap rujuk balik video kita sebelum ni mengenai nombor kuantum. So kamu tentu akan tahu apa itu nombor kuantum principal N ini. Jadi jika unsur itu kita tahu nombor kuantum principal N dia tu berapa. Contohnya jika N dia bersamaan dengan 2, maka dalam jadual berkala kita letakkan unsur itu dalam kala yang kedua. Jadi kalau N dia sama dengan 6, maka kita akan letakkan unsur itu dalam kala ke-6. Unsur dalam setiap kala dia akan mempunyai sifat kimia yang berbeza, dan sifat kimia ini pula akan berubah secara beransur-ansur daripada sifat logam kepada bukan logam. Sebab tu kalau kamu masih ingat apa yang kita belajar masa kimia tak organik dulu, apabila kita bergerak daripada kiri ke kanan jadual berkala, unsur-unsur akan berubah daripada sifat logam. Jadi unsur-unsur yang berada di sebelah kiri jadual berkala kebanyakannya daripada kumpulan 1, kumpulan 2, unsur-unsur peralihan, semuanya bersifat logam. Kemudian bila kita bergerak lagi, bergerak semakin ke kanan, dia akan menjadi sifat separuh logam. Contohnya bagi unsur-unsur yang kamu kena lihat balik yang kita pernah belajar dulu. Dan bila semakin ke kanan, sebelah kanan sekali, maka unsur telah menjadi bersifat bukan logam. Ini adalah unsur-unsur yang setelah kita belajar mengenai nombor kuantum dalam satu topik yang lalu, sekarang kita juga mengetahui bahawa jadual berkala juga sebenarnya dibahagikan kepada beberapa blok. Secara umumnya, jadual berkala boleh dibahagikan kepada 4 blok seperti pada Raja 2. Raja 2 menunjukkan jadual berkala mengandungi 4 blok, iaitu blok S, P, D dan juga F. Warna-warna yang tertera pada Raja 2 itu hanyalah bukan warna sebenar unsur lah ya, hanya untuk memudahkan kamu mengenali dan membezakan setiap blok-blok tersebut. Kedudukan unsur-unsur dalam blok-blok ini juga boleh membantu kita untuk menentukan nombor kumpulan unsur tersebut di dalam jadual berkala. Apabila susunan elektron atau konfigurasi elektron sesuatu unsur itu disusun mengikut prinsip Aufbau, maka kedudukan unsur dalam jadual berkala adalah seperti berikut. Jika unsur-unsur berada dalam blok S atau blok D, maka nombor kumpulan jadual berkala tersebut adalah bersamaan dengan bilangan elektron valensnya. Sebagai contoh, unsur dalam blok S, bilangan elektron valennya 1, maka nombor kumpulan dalam jadual berkalanya adalah nombor 1. Manakala bagi blok D pula, jika elektron valen dia 5, contoh unsur itu berada dalam blok D, elektron valen bagi unsur itu bernilai 5, bermaksud unsur tersebut dalam jadual berkala berada dalam kedudukan kumpulan ke-5 dalam jadual berkala. Itu maksud dia. Okey. Jika unsur berada dalam blok P, maka nombor kumpulan jadual berkala unsur tersebut bersamaan dengan bilangan elektron valen unsur tersebut
ditambah dengan 10. Apa maksudnya tu? Sebagai contoh, jika unsur itu berada dalam blok P dan bilangan elektron valennya bernilai 7, bermaksud unsur tersebut bukannya berada dalam kumpulan ketujuh, tidak, tetapi oleh kerana oleh kerana bilangan elektron valennya 7 dan dia berada dalam blok P, maka kita kalau nak tahu kat mana kedudukan dia dalam jadual berkala, kumpulan keberapa, maka kita kena campur 10 kepada bilangan elektron valen ni. Maksudnya 7 campur 10 bersamaan dengan 17. Jadi dia berada dalam kumpulan 17. Okey, faham kan? Mari kita lihat contoh bagaimana hubungan elektron valen dengan kedudukan unsur-unsur dalam jadual berkala. Okay, jadual 3 menunjukkan hubungan elektron valen dengan kedudukan unsur dalam jadual berkala lah. Maknanya di mana kumpulan, di mana kala dia. Okay, kita ambil contoh unsur litium, Li. Diberi nombor proton dia 3. Apabila kita tahu sahaja nombor proton dia 3, maka kemahiran menulis konfigurasi elektron ni sepatutnya kamu dah tahulah. Maka konfigurasi elektron bagi litium ni dia jadi 1s2 2s1. Okey, kita cuba kenal dulu kala dia. Kerana kala ni lebih mudah sebab kala kita hanya berpandukan kepada nombor kuantum prinsipal n elektron valen tersebut. Okey, macam mana kita nak tahu elektron valen? Elektron valen ni maksudnya elektron yang berada pada petala paling luar lah. Maksudnya petala yang berada paling jauh daripada nukleus. Dan kalau kita ingat lagi mengenai nombor kuantum prinsipal iaitu n, jika nilai n itu besar, bermaksud dia adalah aras tenaga yang paling jauh daripada nukleus. Jadi oleh kerana n bersamaan dengan 2 adalah yang paling besar nilainya, maka petala yang paling jauh ataupun aras tenaga yang paling jauh daripada nukleus adalah 2. Jadi oleh sebab itu, bila n sama dengan 2, maka kalanya adalah kala ke-2. Okey, yang tu dapat Bila kita dah tahu elektron valen dia berada pada n sama dengan 2, maka kamu cari sahaja bilangan elektron pada n sama dengan 2 tu. Jadi kat sini cuma ada 2s1. Jadi selepas huruf, nombor di atas huruf itulah menunjukkan elektronnya, bilangan elektronnya. Jadi 2s pada elektron valen, maksudnya pada kedudukan n sama dengan 2 ni cuma ada satu elektron saja. Sebab kita ada 2s1, di atas S itu ada nombor 1, maksudnya dia cuma ada satu sahaja elektron. Maka ini memberi maksud bahawa bilangan elektron valen bagi litium adalah 1. Dan kita dapat lihat di sini bahawa litium berada pada blok S. Betul tak? Elektron valen dia tu berada pada blok S sebab 2S, bukan 2P, bukan 2D. Jadi bila S, kita kena ingat balik peraturan yang tadi. Apabila elektron valennya berada pada blok S, maka nombor kumpulan jadual berkala adalah sama dengan elektron valennya. Itu syaratnya tadi kan? Jadi oleh kerana elektron valennya 1, maka dia berada pada kumpulan 1. Sebab itulah litium berada dalam kumpulan 1 kala kedua. Okay, sekarang kita cuba mula lihat contoh klorin, atom klorin CN.
elektron bagi atom klorin adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okey, kita kena faham nombor-nombor di hadapan huruf. Contoh nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 adalah merujuk kepada nombor kuantum prinsipal iaitu n. Jadi sebenarnya kita nak tahu elektron valence kita berada pada nombor kuantum keberapa, kita kena pilih yang nombor kuantum n, nombor kuantum prinsipal iaitu n itu yang paling besar. Jadi di sini elektron valence kita berada pada n sama dengan 3. Jadi nombor kuantum prinsipal kita tunjuk jadual. Nombor kuantum prinsipal n, elektron valence bagi atom klorin adalah 3. Nombor kuantum prinsipal n akan memberi maklumat kedudukan kala, maka n sama dengan 3, maka kala bagi atom klorin juga 3. Okey, di sini. Okey, kita sambung lagi. Pada kedudukan n sama dengan 3 itu, kita boleh dapat dua jenis orbital, iaitu orbital s dan juga orbital p. Maka kita faham di sini bahawa klorin berada pada blok P. Okey, bagaimana kita nak meramal kumpulan pula? Okay, bila kita nak ramal kumpulan, kita kena tahu bilangan elektron valen bagi atom klorin. Macam mana nak kenal bilangan elektron valen berdasarkan konfigurasi elektron? Maka kita kena cari huruf. Huruf apa yang ada di sini? Huruf S dan juga huruf P. Tetapi yang penting bilangan elektron valen, apa yang kita kena faham sini ialah elektron valen, maksudnya elektron yang berada pada aras tenaga paling jauh daripada nukleus. Jadi kalau begitu, dia merujuk kepada elektron yang berada pada n sama dengan 3. Ini kita masih membincangkan pada atom klorin ya. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar tak keliru, tak confuse ya. Kita masih membincangkan contoh atom klorin. Okey, kita balik kepada bagaimana kita nak kenal bilangan elektron valence tadi. Jadi kita cari huruf. Bila kita dah jumpa huruf, kita lihat selepas huruf tu, di atas huruf itu ada tak nombor nilai, satu nilai. Nombor lah maksudnya. Jadi nombor yang berada di atas huruf itu merujuk kepada bilangan elektron. Jadi kalau kita kata bilangan elektron valen, maksudnya bilangan elektron yang berada pada aras tenaga paling jauh daripada nukleus. Jadi untuk atom klorin, aras tenaga yang paling jauh adalah n sama dengan 3. Jadi kita cari yang 3 ya, yang 3s2 dengan 3p5. So kedua-dua ini adalah berada pada aras paling jauh daripada nukleus. Maka pada huruf yang ada nombor di atasnya tu, yang ini jangan cari pada 1s, 2s tu tak perlu, sebab itu yang petala dalam. Kita cari yang paling luar saja, yang paling jauh daripada nukleus, iaitu 3 kat sini. Jadi kita tengok 3s, 2 di atas s itu kita ambil kira itu 2 tambah dengan 3p5. Di atas p tu ada nilai 5. Okey, jadi ambil nombor 5 tersebut. Jadi 5 tambah dengan 2 jumlahnya 7. Jadi itulah bilangan elektron valen bagi atom klorin, iaitu 7. Jadi macam mana kita nak tahu kumpulan dia? Jadi bila kita dah tahu bilangan elektron valen ni 7, okey, pegang 7 tu dan kita ingat balik semula
peraturan dia, jika atom itu berada ataupun jika unsur itu berada pada blok P, maka nombor kumpulannya mestilah kita tambahkan 10 kepada bilangan elektron valen dia. Jadi tadi bilangan elektron valen dia 7, tambah pula 10, maka jumlahnya akan jadi 17. Oleh sebab itulah atom klorin berada pada kumpulan ke-17. Skala ketiga. Okey. Cikgu harap kamu faham itu. Jadi cuba nanti kenal pasti bagaimana atom oksigen, atom neon, natrium berada dalam kumpulan-kumpulan seperti yang tertera pada jadual 3 tersebut. Okay. Saya harap jangan cepat putus asa sebab ini perlukan banyak kali ulang kaji, dan kalau tak faham sila bertanya. Okay, sebelum kita tutup kelas kita untuk hari ini, kita lihat jadual 4. Ini adalah untuk pengetahuan tambahan. Jadual berkala ni, kumpulan-kumpulan dalam jadual berkala selain daripada namanya dikenali dengan penomboran, iaitu kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 14, 15 dan seterusnya. Kumpulan-kumpulan dalam jadual berkala juga dia ada nama-nama yang khas yang tertentu. Jadi jadual 4 menunjukkan nama khas bagi beberapa kumpulan dalam jadual berkala unsur. Contohnya kumpulan 1 kita kenali sebagai logam-logam alkali. Kumpulan 2 logam-logam alkali bumi. Kumpulan 17 dikenali juga sebagai kumpulan halogen, dan kumpulan 18 ini lebih sering dikenali sebagai kumpulan gas-gas adi, gas-gas yang bersifat lengai. Dan kemudian kalau kamu masih ingat, di antara kumpulan 2 dan juga kumpulan 13 ada 10 kumpulan di situ yang namanya adalah dikenali sebagai unsur-unsur logam peralihan. Okey, jadi untuk hari ini kita dah selesai mengulang kaji dan juga memahami apa itu jadual berkala unsur. Jadi sampai kita jumpa lagi dalam kuliah yang berikutnya untuk modul yang kedua dalam tajuk sains bahan. Okey, selamat bertemu lagi. Assalamualaikum.